Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan. Selamat datang ke Coffee Talk with Rosie 2023, kandungan segar, diskusi inklusif. At Coffee Talk with Rosie, our goal is to strike a balance between leisure and informative content. Hari ini kita bersiaran dari Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin UiTM. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya pasti ketika ini semua warga UiTM telah mengetahui mengenai status kesihatan saya. Saya dengan rendah hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala doa yang dikirimkan tanpa putus buat saya daripada Perlis hinggalah ke Sabah. InsyaAllah saya akan terus kuat cekal demi perjuangan anak bangsa, insyaAllah. Semoga Allah SWT merahmati semua usaha kita. Para hadirin sekalian, sebelum meneruskan topik CTWR March 2023 bersama panelis tamu kita pada hari ini, iaitu The Next Chapter, UiTM in Pursuit of Becoming a Globally Marketable University in Lifelong Education, saya ingin mengajak para warga, semua warga UiTM untuk melayari dalam kelapangan masanya, melayari FB rasmi VC UiTM di facebook.com/VC UiTM dan juga melayari laman sesawang rasmi VC UiTM di vc.uitm.edu.my untuk pelbagai informasi terkini aktiviti di UiTM. Para hadirin sekalian, untuk CTWR 2023, saya akan menonjolkan tamu-tamu panelis jemputan yang dipilih khas menerusi laman sesawang expert.uitm.edu.my dan pada masa yang sama juga dari beberapa orang pentadbir universiti yang kita jangka boleh berkongsi pengalaman dan kehebatan masing-masing. Dan objektif pendekatan ini adalah untuk menghebahkan bukan saja kehebatan tapi lebih kepada kepakaran, kesungguhan warga UiTM kepada semua pemegang taruh sama ada di Malaysia maupun juga di seluruh dunia. Untuk itu kita berehat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UiTM di hatiku. Sebagai Naib Chancellor, hari ini saya mengalu-alukan kemasukan pelajar baru ke UiTM, sebuah universiti komprehensif terbesar di Malaysia dengan misi untuk melahirkan bumiputera profesional yang tangkas serta mampu mencapai kebolehpasaran global. Pada tahun lepas, UiTM sebenarnya berjaya mencapai peratusan kebolehpasaran global sebanyak 89.2% yang terbukti menerusi keyakinan majikan terhadap graduan UiTM. Memanfaatkanlah masa, sumber dan fasiliti di kampus bagi meningkatkan daya pengetahuan, kemahiran serta budi pekerti sebagai seorang insan yang sentiasa memacu kecemerlangan diri dan juga institusi. Saya berharap semua pelajar akan berusaha keras. Realisasikanlah harapan dan cita-cita anda dan juga ibu bapa. Jadilah pelajar yang berdikari, yang boleh lebih berdikari dan proaktif di universiti agar mampu untuk menguruskan diri dan juga masa, keuangan serta tanggungjawab dengan lebih bijak dan mendorong kepada pembentukan apa yang saya panggil super graduate. UiTM perlu melahirkan super graduate untuk negara. Marilah kita bersama-sama mencapai kejayaan bagi mencapai aspirasi UiTM untuk menjadi sebuah universiti
terkemuka dunia dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan juga keusahawanan. Semaikanlah cogan kata Universiti Usaha Takwa Mulia agar ilmu yang dituntut membawa manfaat yang berpanjangan buat kita semua, insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi di UiTM dan selamat maju jaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam CTWR March 2023. Kini kita berada di segmen Sembang Kopi walaupun kita berpuasa. Hadirin sekalian, saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini, teknologis Siti Fatahiyah Mahmud. Jadi, teknologis Siti Fatahiyah Mahmud merupakan pensyarah kanan di Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS, atau pada masa yang sama ketua juga memegang tugas sebagai ketua unit quality ASIS dan fellow collaborative group CG Virtual Learning di Center for Innovative Delivery and Learning Development CIDL di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UiTM. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, saya nak panggil ustazah ke saya nak panggil? Boleh panggil apa pun tak apa, Datuk. Yang mana yang selesa. Okey. Kita mohon sebenarnya pada teknologi Siti Fatahiyah. Saya suka panggil ustazah lah untuk menjelaskan dengan lebih lanjut latar belakang ustazah, sebab kita hari ini cerita pasal lifelong education. Tapi ustazah boleh sebutlah tentang latar belakang bidang kepakaran, especially kita nak set scene ni supaya orang yang mendengar hari ini adalah walaupun latar belakang dia Islamic contoh kan, tapi saya nak memberikan ustazah memberikan pandangan tentang bagaimana ustazah boleh menceburi bidang teknologi ni. Okey, jadi apakah yang juga dimaksudkan dengan lifelong education, pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks ustazah? Sila. Terima kasih yang bahagia Prof Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang bahagia Prof Datuk, yang saya hormati barisan pengurusan dan pentadbiran universiti serta semua yang hadir bersama-sama pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan melihat kepada persoalan-persoalan Datuk tadi dari segi latar belakang. Saya berasal dari Pulau Pinang dan dibesarkan di Pulau Langkawi. Jadi kalau sebab itulah kebanyakannya saya dikenali dengan nama Mahsuri. Fatahiyah tu orang jarang sangat sebab dibesarkan di Langkawi. Saya masuk ke UiTM Prof Datuk. Patutlah Ustazah Suri. Orang panggil Suri. Jadi saya masuk ke UiTM pada tahun 1998. Pada ketika tu sebagai pensyarah sementara sahaja. Menggantikan pensyarah yang cuti bersalin kalau tak silap saya. Kemudian saya masuk ke Intech Section 17 pada tahun 2006. Pada masa itu saya memegang jawatan penyelaras yang menguruskan pelajar perubatan ke Timur Tengah. Jadi tahun 2009 saya masuk ke UiTM Shah Alam. Tetapi saya masuk di Ilkam. Pada ketika itu nama Ilkam. Sekarang ILD kan Prof Datuk. Jadi kemudian pada tahun 2015 barulah saya masuk semula ke ASIS. Jadi lepas Ilkam saya akan terus masuk ke ASIS. Tapi kepakarannya memang Islam. Pengajian Islam. Memang pengajian Islam. Jadi kalau tengok dari segi apa yang telah Prof Datuk sebutkan, sebagai pensyarah kanan pada masa yang sama juga saya memegang jawatan ketua unit quality dan juga fellow untuk collaborative group virtual learning. Jadi di situ untuk pengajian Islam pun ada dan untuk virtual learning pun ada yang menggunakan teknologi.
Kemudian pada masa yang sama untuk sumbangan kepada luar dari segi kementerian, penglibatan saya dengan MOSTI untuk penilai dana penyelidikan, dan juga dengan Kementerian Belia dan Sukan, dan juga untuk kemas. Okay. Jadi kalau kita lihat, selain daripada dalam universiti, saya juga terlibat di luar universiti, iaitu sebagai penasihat kehormat untuk Yayasan Restu dan Nashrul Quran, dan juga penasihat kehormat Syirake yang lebih berbentuk kepada kesukarelawan, pengurusi Dewan Wanita yang menjaga wanita, pendidikan dan kekeluargaan untuk Majlis Dakwah Negara Negeri Selangor, dan terlibat juga dengan Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa Malaysia. Jadi apabila kita melihat kepada tugas kita, Prof Datuk, walaupun kita sebagai memegang beberapa jawatan, tapi saya masih tertakluk kepada tugas hakiki saya sebagai pensyarah ataupun pensyarah kanan. Jadi saya juga, walaupun dengan kesibukan tugasan yang lain, saya juga akan memastikan bahawa saya juga terlibat dengan penerbitan, penyelidikan, penulisan, perundingan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok berbalik kepada kekeluargaan, contohnya saya mempunyai 4 orang anak, dan alhamdulillah mereka juga terlibat dengan kepimpinan pelajar, dan mereka juga berminatlah dengan perkara-perkara yang tentang leadership dan sebagainya. Dan alhamdulillah diorang dah grad. Anak saya 4 orang semua UIA. Diorang dah grad, dah berumah tangga. Jadi tinggal lagi diorang, satu di Asasi Gambang dan seorang lagi di Fakulti Perubatan UIA Kuantan. Jadi berbalik kepada persoalan Datuk tadi berkaitan tentang bidang lifelong education. Jadi saya melihat, saya menggunakan pendekatan lifelong education ni untuk aplikasi, untuk saya applykan dalam pengkhususan saya. Okay, jadi kalau kita lihat untuk pengkhususan saya adalah lebih kepada tamadun dan peradaban. Kemudian pengurusan maklumat. Jadi bila pengurusan maklumat ni lebih membawa kepada fiqh tabayyun. Fiqh tabayyun ni kita nak tengok balik maklumat tu adalah maklumat yang tepat ke, yang sahih ke. Kita tak naklah maklumat-maklumat palsu dan sebagainya. Macam mana Ustazah buat tu? Ada teknologi, ada kaedahnya? Ada kaedah dia. Contohnya kalau kita kata kita nak semak maklumat tu, ada 3 perkara ataupun 3 elemen. Pertama, kita kena pastikan ya ke betul ke berita tersebut, sahih ke tak. Dan yang kedua, daripada sumber yang sah ataupun tidak. Yang ketiga yang selalu orang lupa, Prof Datuk. Yang ketiga ni, maklumat itu adakah manfaat ke tak. Selalu orang akan cek 2 je. Betul, sahih, lepas tu viral je semua benda. Tapi betul, peringkat 1, 2 tu pun susah nak ditentukan. Betul Datuk. Baru ni pun saya ada di ILD mengadakan perbincangan lah. Saya bagi sharing lah macam mana menggunakan crop tu kan. Ya. Ustazah pun ada kan. Ya je betul. Tapi betul lah tu. Kita mesti memastikan sesuatu. Betul. Dan yang ketiga, elemen ketiga tu juga penting. Manfaat ke tak kita nak share dengan orang. Kalau benda tu betul, katakan cerita tentang perceraian, betul mereka bercerai, tapi manfaat ke tak kita nak hebah dekat orang. Kalau tak manfaat, diam je. Diam aja. Tak payah tak payah buat benda yang sia-sia. Tak payah share. Betul. Tak payah buat orang kata apa? Dosa kering dah Prof Datuk tak payah kita. Tapi dalam lifelong education itu pun part of it. Ya betul. Kita akan melihat juga perkara tersebut. Okay, kemudian kita tengok juga, saya juga terlibat dengan fiqh and ethics, fiqh dan etika-etika. Sebab tadi masih lagi bergantung kepada lifelong education dan masih lagi cenderung ke arah pengajian Islam. Jadi saya memang melihat tentang fiqh and ethics. Contohnya kita ada fiqh medik, fiqh perubatan, kita ada fiqh dentistry, fiqh pergigian, kita juga ada fiqh robotik. Contohnya fiqh perubatan tu macam mana? Fiqh perubatan ni kita melihat dari segi isu-isu yang berkaitan tentang perubatan. Contohnya dari segi abortion. Macam mana, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dari segi kalau dia nak buat operation tu untuk kosmetik kecantikan ke ataupun untuk perawatan. So kita lihat kaedah-kaedah dia. Kita nak buat IVF, bayi tabung
uji. Bagi tahu uji, kita tengok dari segi Islam macam mana yang boleh buat. Dari segi Islam tu boleh? Dia kita tengok keperluan dia. Dia ada syarat-syarat dia. Contohnya kan Prof Datuk, antara syarat dia kalau nak buat IVF mesti daripada benih suami isteri, tapi dia ada lagi suami isteri yang masih dalam ikatan perkahwinan yang sah. Jadi kalau dia walaupun dia suami isteri, orang dengar ni susah. Lifelong education tapi dalam betul. konteks Jadi luas. Saya menggunakan pendekatan yang macam tu. Contohnya dia nak buat IVF, dia menggunakan suami isteri, benih suami isteri, tapi dalam proses perceraian. Sebab itu dia ada tambah yang masih dalam ikatan perkahwinan yang sah. Itu antara dia. Kemudian saya juga terlibat dengan artificial intelligence. Fake yang tadi tu? Dentistry. Okey, fake dentistry ni kita lihat dari segi contohnya dalam bulan Ramadan, dia nak buat rawatan pergigian. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang membatalkan puasa, apa yang tidak membatalkan puasa. Kalau nak cabut gigi rasanya bulan puasa boleh? Boleh. Kalau boleh tahan kita buat malam. Tapi kalau tak tahan boleh je. Kalau doktor kata kena makan ubat, dah sakit kan Prof Datuk, boleh je buka puasa, tapi jangan lupa ganti balik. Jangan buka tak ganti kan. Okey, faham. Kemudian dari segi fake robotik tadi, saya terlibat dari segi artificial intelligence. Jadi kita tengok dari segi etika. Kita tak nak terlalu teknologi sehingga kita mengetepikan aspek-aspek agama di situ. Jadi kita nak blend antara artificial intelligence dan kita blend dengan maqasid syariah. Kita nak sekali. Tak nak tertinggal di belakang. Betul. Jadi kemudian dari segi halal lifestyle, lebih kepada fashion. Boleh nak berfashion tapi kenalah jaga aurat contohnya. Dari segi servis, kita nak buat servis boleh, tapi pastikan servis kita halal. Jangan bercampur halal dan haram. Itu lebih kurang macam tu. Okey. Jadi kalau Prof Datuk soal tadi berkaitan tentang maksud lifelong education tu, dia lebih kurang pendidikan sepanjang hayat. Okey, dia adalah juga berlaku sama ada formal pun boleh, tidak formal pun boleh. Jadi dia tidak terhenti di bilik kuliah sahaja. Jadi dia kita kata 24/7 sebab kita punya fokus kita adalah pelajar. Kita nak pelajar dapat apa yang dia nak belajar. Kita nak pelajar selesa, pelajar faham. Okay, jadi lifelong education adalah fokus kepada pelajar, bukan fokus kepada pensyarah. Bukan setakat pensyarah saja selesa. Jadi kita tak nak pensyarah selesa, nak buat kelas hybrid ke, online ke, tapi student dia tak dapat sepenuhnya. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Tak dapat ilmu yang bermanfaat. Betul. Jadi kalau kita tengok universiti luar pun dah banyak buat tentang lifelong learning. Contohnya kita ada Harvard, kita ada MIT, kita ada New York University, NSU. So semua dah buat benda-benda macam tu dah lama sebenarnya. So dia lebih kurang dari segi Open Educational Resources, OER, dan lebih kurang macam micro-credential, tapi dia sepanjang hayat. Jadi maknanya kalau kita punya U-Future tu, sekarang ni bangunkan di dalam U-Future, kita banyak MOOCs kan. Jadi MOOCs itu boleh dijadikan bahan untuk lifelong education. Betul, dia salah satu. Tapi macam saya sebutkan tadi, sebagai pensyarah dan pendidik, fokus kita adalah pelajar. Kita kena pastikan lah pelajar tu orang. Betul. Contohnya kita nak suruh dia tengok video, tapi video pun tak clear. Kita nak buat kelas online, pensyarah sendiri pun line tak stable contohnya. So benda tu akan menimbulkan stres, tekanan kepada surrounding keadaan tu. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Okey. Jadi saya tambah sikit soalan boleh. Jadi kalau melalui pengalaman dan pengamatan ustazah lah, berapa orang pakar dalam bidang lifelong education kat UiTM dan di luar UiTM yang ustazah tahulah. Sebab kita ni ramai saya tahu, tapi yang you tahu. Okey, kalau kita lihat ramai juga yang pakar-pakar lifelong education. Kalau yang saya lihat yang paling pakar contohnya adalah Prof Dr. Nur Aziah Alias, iaitu tokoh akademik kita ya Prof Datuk. Jadi saya pun banyak merujuk kepada beliau. Beliau juga sentiasa bersama-sama kami semua. Jadi sentiasa memberi semangat, sentiasa buat konsep coaching and mentoring, sebab saya percaya
coaching and mentoring ni sangat perlu dalam bidang pendidikan, terutamanya lifelong education. Kalau kat luar tu kita ada Prof Karim alias kebetulan nama sama pula ayah dia kan. Macam adik-beradik. Kemudian Prof Dato' Amin. So mereka antara yang champion lah dalam bidang lifelong education ni. Good. Jadi kalau macam tu lah, kita ni bila kita kata kita pakar kan, kita pakar, kita ni dekat mana? Ustazah ni dekat mana dalam konteks tu? Nak katakan kalau antara 1 sampai 10 tu, 10 tu mungkin pakar-pakar di Harvard lah contohnya kan. Kalau yang Prof Aziah tadi mungkin kita kata kat 8 contohnya. Okey. So dekat mana Ustazah? Allah, beratnya nak jawab soalan tu Prof Datuk. Saya suka macam kita kena tahu diri kita kan. Betul. Kalau Islam kita kata kita kena kenal diri kan. Kenal diri kita lah macam ni. Maksud kalau tengok dari segi di mana kedudukan saya contohnya, saya melihat sebenarnya banyak lagi Prof Datuk saya nak belajar. Dan saya nak belajar dan saya masih belajar dan saya nak explore. Pada masa yang sama saya juga melihat contoh mentor-mentor ataupun sifu-sifu saya melihat kejayaan mereka, macam mana mereka susun strategi untuk mencapai kejayaan dan saya cuba ikut. Tapi pada masa yang sama, saya cuba groomkan adik-adik yang di bawah. Supaya kita nak ada pelapis-pelapis kita, ada yang nak meneruskan perjuangan-perjuangan kita supaya benda tu tidak terhenti di situ. Maksud lifelong education tu diterap terus. Betul. Gitu, very good, very good. So tak apa, kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi selepas ini. Kita bincang mengenai rahsia pula ya, rahsia kejayaan Ustazah Suri ya. Kita berehat sebentar dahulu untuk selanjutnya. Dibelenggu masalah yang tiada penghujung. Assalamualaikum Ustaz. Ataupun was-was dan ragu-ragu dalam membuat satu-satu keputusan. Ada juga timbul rasa tu dalam diri saya. Kali ini kita tanamkan hasrat kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Bagaimana pandangan dan nasihat Ustaz dalam situasi saya ni? Jangan lupa bersama saya, Prof Madya TH Dr. Muhammad Nur Mamat dalam Sekilas bersama Ustaz sepanjang Ramadan ini. Hanya di saluran YouTube UiTM Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridaan-Mu dan syurga. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kemurkaan-Mu dan azab api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mulia. Engkau suka memberi ampun, maka ampunilah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang mulia. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ramadan pada tahun ini dapat membentuk dan jiwa kita menjadi jiwa yang muttaqin,
jiwa yang bertakwa, insan yang berperibadi mulia, dan yang lebih penting, mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan membebaskan kita daripada azab api neraka. Ramadan Karim, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh warga UiTM serta muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, CTWR 2023 episod March. Kini kembali semula dalam segmen ketiga Sembang Kopi. Jadi mari kita teruskan perkongsian bersama teknologi Siti Fathiah Mahmud atau lebih mesra dikenali sebagai Ustazah Suri. Jadi para hadirin sekalian, masih tak terlambat untuk saya mengucapkan Happy International Women's Day yang kita sambut sebenarnya pada 8 Mac setiap tahun. Jadi saya sebenarnya nak berkongsi di sini bahawa Ustazah Suri kita ni memenangi beberapa anugerah antarabangsa kan. Jadi sehubungan itu saya nak ucapkan juga terima kasih bagi pihak UiTM kerana mengharumkan nama universiti di peringkat antarabangsa. Jadi sebagai contoh saya nak Ustazah nanti berkongsi sedikitlah tentang anugerah yang diterima baru-baru ini, iaitu Most Influential Woman in Islamic Business and Finance, Woman-I Influencer for the Year 2022 oleh Cambridge IFA United Kingdom, dan juga anugerah akademik universiti, anugerah utama iaitu pengajaran kelompok sains sosial dan kemanusiaan oleh UiTM, juga anugerah staf akademik terkehadapan 2022 oleh ASIS UiTM. Jadi kalau boleh Ustazah ceritakan pengalaman ataupun macam mana membawa ke arah mendapatkan anugerah tersebut. Jadi kita kemudian saya akan tanya sedikit lagi soalan selepas itu. Saya cerita pasal anugerah itu dulu Ustazah. Okey, boleh Prof Datuk. Jadi kalau apa yang telah Prof Datuk sebutkan tadi, pada tahun yang lalu ketiga-tiga anugerah tersebut Alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada saya untuk mendapat tiga-tiga anugerah pada bulan Disember Prof Datuk. Ketiga-tiganya iaitu dari segi pertama Most Influential Woman in Islamic Business and Finance, tapi lebih kepada influencer. Jadi bila dari segi influencer tu dia melihat dari segi penglibatan saya, penilaian yang dimaklumkan kepada saya, mereka menilai dari sudut sumbangan penglibatan saya bukan saja di peringkat universiti tetapi juga di peringkat luar universiti, sama ada dari segi TV ke radio ke sumbangan kepada masyarakat dalam dan luar negara. Jadi itu yang lebih kepada Woman-I Influencer, perempuan-perempuan kepada kaum-kaum wanita. Okey, jadi kalau untuk penilaian untuk anugerah akademik universiti, terima kasih banyak-banyak Prof Datuk. Terima kasih kepada UiTM yang memberi peluang kepada saya untuk menerima anugerah tersebut, iaitu dalam bidang pengajaran. Jadi dari segi penilaian mereka melihat dari segi portfolio pengajaran yang kita bina. Di situ adalah dari segi falsafah, teori, kesarjanaan dan sebagainya. Pada masa yang sama, seperti yang telah dijelaskan melalui konsep ataupun aplikasi lifelong education. Jadi saya memang laksanakan pendidikan ataupun pengajaran secara 24 jam ataupun 24/7 tanpa menghadkan kepada pelajar. So dia tak ada office hours je awak boleh contact saya, tak ada. Sebab saya melihat pelajar kita ni Prof Datuk macam anak-anak kita. Jadi bila kita mendidik mereka, bila kita anggap diorang tu macam anak-anak kita, jadi keikhlasan itu akan wujud. Kita tidak menafikan ada juga pelajar yang ada masalah kan Prof Datuk. Jadi saya ambil melihat dari segi mungkinkah mereka yang masalah ni, mungkinkah mereka adalah mangsa-mangsa keadaan. Jadi kita perlu membantu mereka. Kita perlu memberi motivasi kepada mereka. Jadi sebagai pendidik kita nak supaya bila kita bercakap, kita mengajar, kita berkongsi, orang nak dengar, orang nak ambil tahu. Dan yang penting orang guna dalam kehidupan mereka. Bukan sahaja untuk exam, untuk peperiksaan, tetapi untuk kehidupan mereka. Kemudian dari segi penglibatan,
komitmen saya dalam penulisan, kemasyarakatan, contohnya jarang saya menolak harapan ataupun permintaan daripada wartawan. Contohnya dia nak datang buat interview, nak minta pandangan pakar apa-apa ke. So saya akan menerima, saya akan cuba cari masa juga. Sebab saya percaya dekat situ sebagai warga universiti, kita juga perlu terlibat bukan sahaja dalam universiti tetapi juga luar universiti. Sebab kita nak membantu mereka untuk membantu. Jadi saya kira itu dulu berkaitan tentang award-award. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua, terutamanya kepada pengurusan Universiti Teknologi Mara UiTM. Okay, alright. Jadi kan sehubungan dengan itu, maknanya bila kita dapat anugerah ni, kita dah buat sesuatu yang membawa impak, maka kita diberikan anugerah. Jadi as you said tadi, alhamdulillah. Tapi tak semua orang buat kerja dapat anugerah. Betul. Ada orang buat kerja tak juga dapat apa-apa. Ada kadang-kadang itu yang kadang-kadang saya sebagai Vice Chancellor kena memberi orang kata motivasi. Betul. Orang berusaha kena rezeki, kita selalu kata rezeki Allah yang bagi. Betul. So ustazah mungkin sangat bernasib baik lah. Okay, rezeki Allah bagi. Kita berusaha dapat anugerah. Okay, sehubungan itu saya nak tanya, macam mana kerjaya, ceritakan sikit kerjaya ustazah di UiTM ini ataupun di luar UiTM, tak kisahlah, yang berkait rapat dengan penggunaan teknologi tadi. Sebab mungkin apa yang menyebabkan ustazah mudah dapat anugerah atau dipandang orang ni, sebab you mungkin position yourself the right position. Kadang-kadang kita tak pandai, kita tak, mungkin ada yang tak berapa pandai nak position kat dia, tapi ustazah nampaknya you pilih teknologi in lifelong education itu suatu yang sangat tepat pada masa itu kan. Jadi ceritakan sedikit tentang kerjaya you supaya ia boleh menjadi, orang kata apa, mendatangkan motivasi kepada staf-staf kita yang masih muda, yang baru join, yang mungkin boleh menjadi contoh pada mereka lah. Jadi bagaimana warga UiTM ni boleh juga mencapai kejayaan yang sama, insya-Allah. Itu saya sebut tadi. Dia berkaitan tu dengan anugerah. So, supaya nak orang nampak akhirnya sikit pun tak apalah kan. Sila-sila. Okey, terima kasih kepada Prof Datuk. Perjalanan karier. Jadi kalau melihat perjalanan karier, dia adalah sangat panjang. Journey yang sangat panjang. Yang ada liku-liku dia, jatuh bangun dia. Tetapi kita kata memanglah ada jatuh bangun, tapi bila jatuh pastikan bangun, jangan jatuh tak bangun-bangun kan. Okay. Jadi di situ saya meletakkan semangat ataupun passion dalam karier saya, di mana saya blend di antara pengajian Islam dan juga saya blend dengan teknologis dan juga saya blend dengan activity quality. Sebab saya percaya apabila kita terlibat dengan activity quality, dia mengajar kita dan dia membawa kita ke arah penambahbaikan setiap hari. Jadi saya percaya kepada pembudayaan kualiti tersebut. Jadi dari segi situlah semangat dah ada, cita-cita tu kita dah ada. Jadi kita tambahkan dengan pembudayaan kualiti tu yang nak kita jadi baik setiap hari. Kita cuba menjadi baik setiap hari. Jadi kalau lihat perjalanan saya, kalau kita tengok untuk teknologis ni ataupun yang terlibat dengan teknologi, saya bermula apabila saya mendapat pengiktirafan sebagai Master Trainer E-Learning University di UiTM. Jadi lebih kurang pada awal tahun lah, dalam 2014 macam tu, 2015. Jadi bila saya dah dapat Certified Master Trainer E-Learning, masa tu kita daripada ASIS, ustaz-ustazah ni berapa orang je masa tu, tapi saya ambil cabaran tu. Sebab bila kita tengok, kita predict pada beberapa tahun akan datang, orang akan masuk kepada teknologi. Orang akan mengejar teknologi. Jadi kita perlu daripada orang-orang yang ada background agama ni supaya dapat memastikan bahawa kita gairah dengan teknologi tapi kita tidak lari dari landasan yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi sebab itu saya ambil challenge tu, cabaran tu, dan saya slow-slow, perlahan-perlahan
saya cuba menyusun strategi dalam career saya. Jadi setelah terlibat dalam master training dengan Island pada ketika itu, buat tentang e-learning dalam UiTM, blended learning dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya masuk kepada langkah kedua apabila saya terlibat dalam penyelidikan berkaitan tentang humanoid, robot manusia. Jadi pada masa itu bersama-sama saya kita ada Prof Datuk Bakar, kita ada Prof Aro dan juga yang lain. So di situ saya melihat ramai sifu-sifu yang ada di situ yang mahir berkaitan tentang penyelidikan. Jadi masa mula saya nak melangkah masuk, saya mula bertanya, mampukah saya? Dahlah baru masuk UiTM, baru nak tengok area-area teknologi. Yang dalam tu memang sifu-sifu. Tapi saya kata saya nak belajar daripada mereka. Jadi sebab tu saya masuk dalam area humanoid, robotik, teknologi. Tapi fokus saya adalah untuk melihat dari segi Islamic attribute. Macam mana kita nak inject robot tu dengan elemen-elemen Islamik. Jadi tu kita contohnya kita menggunakan humanoid. Humanoid ni robot. Sebab tu kita panggil dia humanoid, sebab dia robot macam manusia tapi dia memang robot lah. Contohnya robot tu boleh ajar orang menari, break dance, nak tarik perhatian kanak-kanak. Jadi kalau dia boleh ajar dia orang menari, dia boleh buat terapi-terapi yang lain. Contohnya macam anak-anak autism. Contohnya macam mana kita nak berdiri tegak. Benda tu dalam solat ada. Nak solat kita kena berdiri tegak. Macam mana cara kita nak berdiri? Kaki kita macam mana? Tak boleh nak jinjit-jinjit macam tu. Kalau anak-anak yang ada macam autism ni kadang-kadang dia jinjit-jinjit kaki dia. So robot ni like this. You kena berdiri macam ni. So bila you nak rokok, macam mana you nak rokok? Contohnya. Dan selain daripada musical, kita masuk juga Islamic musical. Sebab mereka suka tengok breakdance semua. Selain daripada breakdance, kita ajar robot tu buat tai chi contohnya. Tak ada masalah pun kita nak tai chi. Jadi bila robot buat tai chi, dia orang ikut. Jadi saya lebih kepada perkara-perkara macam tu. Ustazah punya robot humanoid ni boleh buat tai chi ya? Boleh buat tai chi. Sebab kita saya bawa hari ni tadi tunjuk robot ni, sifu utama yang tai chi ni adalah Dr. Fazah, dekan. Jadi saya banyak belajar dengan rehab. So humanoid ni kita banyak guna untuk rehab. Dari segi etik saya banyak belajar dengan Prof Datuk Bakar. So benda-benda macam tu lah saya mula melibatkan dalam bidang teknologi dan sebagainya. Tapi saya nak menjadi supaya kita nak sentuh dari segi elemen Islamik tu, supaya ada pakar-pakar daripada Islamik yang bercakap tentang artificial intelligence dan sebagainya. Kemudian seterusnya dalam bidang teknologi, yang ketiga saya terlibat tentang virtual learning. Ada bawah pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademi Antarabangsa. So kita menjaga virtual learning di universiti. Kebetulan masa tu pula COVID, Prof Datuk. Jadi kalang kabut semua nak buat garis panduan dan sebagainya. Jadi di situ kita tengok macam mana pendidikan maya ataupun virtual learning juga adalah part of kita punya pendekatan dalam pendidikan. Dan yang keempat, kalau dalam teknologi, saya terlibat dengan tim ataupun pasukan yang membangunkan sistem IAKNC. Kemuncak dia Prof Datuk, bersama-sama dengan Prof Datuk. Kita buat sistem IAKNC dan alhamdulillah digunakan oleh seluruh cawangan di UiTM. IAKNC itu sebenarnya saya nak buatkan supaya kita save cost sebenarnya. Supaya kita save cost dari segi penggunaan kertas kan. Dan juga penggunaan orang, sumber manusia dan juga orang kata apa, masa. Betul. Kita save macam Ustazah sebut tadi ya. Kita kualiti ya. Betul. Kualiti tu yang mengajar ke saya pun memang saya bidang kualiti. Tapi itulah dia. Sumber yang kita IAKNC itu kita reduce dari segi kos sumber manusia dan juga betul. Itu yang penting. Pendigitalan tu membantu kita ke arah perkara-perkara tersebut. So sekarang kita nak mendigitalkan semua dalam UiTM ni. Dan IAKNC adalah satu test bed yang saya buat dan dia berjaya. Now the next one is paper machine. Paper machine. Exactly. Alhamdulillah dah banyak sistem-sistem baru yang kita buat, Prof Datuk tanya. Dan satu lagi career saya macam saya sebutkan tadi,
Saya terlibat dalam bidang quality daripada awal masuk dalam UiTM. Masa dekat Intech pun saya dengan tim-tim yang ada pada masa tu diketuai oleh Prof Yani Haryani. Kita ada Dr. Sanizah daripada TMSK. Kita bina pasukan-pasukan quality di Intech pada ketika itu. Sehinggalah sekarang. Sebab saya percaya quality membawa kepada penambahbaikan, dan bila saya terlibat sebagai auditor, lead assessor dan sebagainya, bila kita pergi menilai, sebenarnya ada 3 perkara di situ. Pertama, kita melihat dari segi best practice mereka. Kita tengok, fakulti perubatan macam ni, fakulti pergigian macam ni, jadi kita nak supaya dekat tempat kita pun buat macam tu. So kita tengok dari segi best practice. Yang kedua, kita tengok dari segi PDCA dia. Kita belajar. Sebenarnya saya pergi sebagai auditor di fakulti-fakulti ke kampus, bukan saya pergi sebagai auditor saya. Sebenarnya saya nak belajar daripada mereka. Pada masa yang sama kita berkongsi apa yang kita ada. Dan yang ketiga adalah sebagai networking, Prof. Jadi networking is very important. Bila kita kata more connection, less correction. Jadi bila kita banyak network, kita banyak belajar, pengalaman tu sebenarnya yang mematangkan kita, Prof. Datuk. Alhamdulillah. So bila Ustazah Suri kaitkan career you dengan teknologi, dengan quality, itu sebenarnya membentuk lifelong education. Ya, betul. So, sebenarnya saya bersebut pada orang kat luar, macam mana saya jadi VC, saya start dengan quality. Saya kata quality, kita belajar MQA kan? Betul, Prof. Dalam documentation, standard penilaian. MQA tu, tahu hafal semua semat dalam hati. Siapa nak jadi VC kena faham MQA 01, 02. So you are there already. Tadi yang Prof dia tanya bagaimana warga UiTM boleh buat perkara macam ni. Bukan saya kata boleh ikut saya, boleh ikut ramai lagi. It's not rocket science. Ramai lagi yang pakar-pakar. Jadi saya percaya mereka juga mempunyai pandangan yang sama. Macam mana kita nak supaya warga UiTM juga boleh mencapai kejayaan sama. Ada beberapa perkara, kalau kita katakan 5 perkara kalau kita dapat ringkaskan. Pertama adalah patient dan knowledgeable. Patient saja tak ada knowledge tak boleh, Prof. Datuk. Semangat tu semangat, tapi semangat tak ada ilmu, susah macam tu. Semangat je lah kan. Itu yang kadang-kadang orang kata sembang kencang tu, cakap aja, tapi ilmu tak ada. Patient, semangat, knowledgeable. Yang kedua adalah sense of belonging, rasa pemilikan bersama. So dalam organisasi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, sense of belonging tu adalah sangat penting. Bila kita rasa kita sama-sama milik bersama, jadi kita boleh mencuba untuk membangunkan bersama-sama. Contohnya kalau kita kata kita ada KPI, kita rasa KPI itu adalah KPI kita bersama, bukan KPI rektor, bukan KPI dekan, bukan KPI PNC. Ia adalah KPI fakulti kampus, universiti. Jadi bila kita ada sense of belonging, sama-samalah kita jaga. Jadi bila ada sense of belonging, dia akan datang sense of responsibility. Jadi kita dah tahu kita sayang UiTM, kita sayang kampus kita sayang fakulti kita. Jadi sama-sama kena bertanggungjawab lah. Janganlah kata, bila ada masalah, biar dekan settle. Aku tak nak ambil campur contohnya. Biar ada masalah je dekat UiTM, biar orang UiTM atas-atas je settle. Aku tak nak masuk campur. Lepas tu yang paling parah, takut kita pula turut sama duk menghentam sama-sama kita. Yang tu dia dah jadi sangat parah, sangat kronik pada ketika itu. Jadi sebab tu saya menyeru kepada warga-warga UiTM, apabila kita ada sense of belonging, masukkan sekali sense of responsibility. Dan yang keempat, memang kalau nak berjaya, kita kena tentukan daripada awal hala tuju kita. Sebab apa kita kena tentukan hala tuju? Sebab bila kita dah tahu hala tuju, barulah kita boleh susun strategi kita. Dari segi KPI kita, apa nak buat? Contoh paling mudah kan, Prof. Datuk, hala tuju kita nak masuk syurga. Memang. Bila nak masuk syurga, apa yang kita kena buat? Nak masuk syurga, kenalah buat perkara yang Allah suruh buat. Jangan buat perkara yang Allah larang. Ni kita kata nak masuk syurga, tapi terbuat dosa. Contoh, boleh, tapi cepat-cepat bertaubat. Sebab syurga juga untuk pendosa yang bertaubat. Jadi itu saya bagi contoh sama macam kat UiTM. Hala tuju kita apa? Jadi di situ kita dah susun KPI apa. Nak capai KPI itu strategi yang macam mana.
Yang tu yang perlu kita buat. Bukan sahaja masa kecil kita ajar anak cita-cita nak jadi apa, cita-cita nak jadi doktor. Sebab apa? Sebab kita nak dia susun. Apa nak jadi doktor, apa kena buat. Nak jadi peguam, apa yang nak kena buat. Dulu kecil-kecil kan nak jadi doktor, nak jadi peguam, jadi polis. Tetapi untuk kita berjaya, kita kena ada hala tuju. Set hala tuju kita, barulah kita boleh set inisiatif kita, strategi kita untuk mencapai KPI kita. Dan yang kelima, bertatihlah sebelum kita berlari dan melompat. Maksudnya, kita kena belajar dengan keadaan sekeliling. Bayi, dia tak boleh terus melompat. Dia bertatih, dia jatuh, dia bangun di jalan. Dia jatuh, dia bangun di jalan. Dia bukan melompat terus. Kalau dia melompat terus, something is wrong somewhere dan dia akan cepat jatuh. Bila dia cepat melompat, dia akan cepat jatuh. Jadi bertatihlah. Lepas tu kita boleh berjalan, kita boleh melompat dan kita boleh terbang. Jadi saya mengharapkan sangat-sangat supaya warga UiTM kita dapat sama-sama berjaya untuk menjaga universiti kita, agama kita, bangsa dan negara kita. Alhamdulillah. Well said orang kata. Kita berehat dulu sebentar dan kita sambung seketika lagi untuk segmen Sembang Kopi ini. Terima kasih. Selamat kembali ke Sembang Kopi section 4. So kita akan terus bersembang mengenai lifelong education. Bersama kita hari ini adalah Ustazah Suri. So Ustazah, Ya Prof Dato'. Kembali kita ya. So bagaimana, saya ada 3 soalan sebenarnya di sini. Mungkin Ustazah akan boleh terus rangkumkan semua soalan boleh. ini. Jadi sebenarnya bagaimana warga UiTM ingin menjadi warga yang seimbang? Sebab kita lifelong education kan. Betul. So dunia nak, Akhirat pun nak. Jadi macam mana Ustazah boleh ulas sedikit supaya kami ni mudah nak faham, mudah nak ikut. Mudah nak ikut, insya-Allah. Macam Sama-sama mana nak ikut. mendapatkan keseimbangan dalam memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi ni. Itu soalan pertama. Soalan kedua mungkin berat sikit. So macam mana kalau dah sebut duniawi ukhrawi ni, mungkin dalam konteks kita selalu cakap macam mana nak wujudkan konsep work-life balance ni. Kerja-kerja kat rumah, macam mana nak dapatkan keseimbangan itu. Jadi senang saya rangkumkan sekali soalan ni sebab nanti Ustazah boleh jawab taklah pecah-pecah kan. Ya duniawi, betul. ukhrawi, work-life balance, tanggungjawab kita
kita dapat duit daripada yang kita usahakan ni, tapi untuk rumah kan, untuk anak-anak kita, untuk suami dan juga isteri kita, anak-anak kita. So saya nak dapatkan macam mana yang boleh Ustazah bantulah kita ni, sebab ni semua dalam konteks lifelong education ya. Jadi bagaimana kita nak juga mengimbangi antara tuntutan kerja dan kehidupan peribadi. Silakan Ustazah. Terima kasih yang bahagia Prof. Datuk. Soalan yang berat juga tu, tapi insya-Allah lah saya akan cuba yang terbaik untuk bukan untuk semua penonton, untuk saya sendiri juga, untuk kita sama-sama melaksanakan. Jadi kalau kita lihat soalan yang pertama tadi berkaitan bagaimana kita nak memenuhi tuntutan duniawi, dunia pun kita nak, ukhrawi pun kita nak. Maksudnya kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Jadi kalau kita nak nak mudah kita katakan supaya dapat kita sama-sama laksanakan, sama-sama amalkan, ada 3 perkara je kalau saya boleh sentuh. Okey, yang pertama, kalau kita lihat kita nak seimbang. Macam mana kita nak seimbang dunia dan akhirat? Jadi kalau kita nak seimbang dunia akhirat, pada ketika kita sekarang ni, kita perlu tahu apa prioriti kita pada masa tersebut. Jadi kita kena kenal pasti prioriti kita apa. Contohnya, saya percaya Prof. Datuk, wanita yang berkerjaya adalah wanita yang luar biasa. Sebab bukan kita kata perempuan atau wanita yang tak bekerja tu dia tak luar biasa. Tak bekerja pun banyak kerja nak kena buat. Nak rehat pun tak ada. Kalau kita kerja ada waktu rehat. Tetapi wanita yang berkerjaya adalah wanita yang sangat luar biasa. Dan saya juga percaya bahawa ibu bapa yang kesibukannya bekerja sehingga habis waktu kerja pun dia kena kerja, itu juga adalah ibu bapa yang luar biasa. Jadi kepada dua golongan ni, apabila kita duduk dalam keadaan yang luar biasa, kita perlu ada kekuatan fizikal, kekuatan intelektual, fikiran kita, dan juga kekuatan spiritual yang juga luar biasa. Sebab kalau kita nak jadi, okey, saya kuat fizikal, saya kuat, fikiran saya kuat, spiritual saya juga kuat, tapi biasa-biasa je. Sedangkan keadaan kita adalah luar biasa. Takut nanti kita akan jatuh, tersungkur, rebah, lelah, tak ada penghujung. Jadi sebab itulah apabila kita sendiri yang meletakkan diri kita dalam keadaan yang luar biasa, persiapan kita juga harus luar biasa. Sebab itu untuk nak seimbangkan antara tuntutan dunia dan akhirat, duniawi dan ukhrawi, pertama sekali kita kena tahu prioriti kita pada ketika itu. Dan yang kedua sudah pasti adalah niat kita untuk ibadah dan ikhlas kerana Allah. Jadi bila kita ada dua perkara tu, niat kita adalah untuk ibadah, niat kita adalah ikhlas kerana Allah, kita pergilah kat mana pun. Dekat tempat kerja ke, dekat rumah ke, dekat masyarakat ke, dekat luar negara ke, mana-mana, sebab kita tahu niat kita adalah untuk ibadah. Niat kita adalah ikhlas kerana Allah. Jadi bila kita niat untuk ibadah, mana mungkin kita akan buat perkara yang dilarang oleh agama. Kita tak nak kita kata, oh kita sembang je nak ibadah, aku kerja sebab ibadah, tapi ciluk-ciluk juga buat dosa. Contoh kita kata kerja ibadah, kadang-kadang datang ke tempat kerja kita duk gosip-gosip orang, kita buat fitnah ke, ataupun kita kadang-kadang mengutuk mengata dekat bos ke, contoh. Jadi benda-benda macam tu kalau kita dah kata niat kerana Allah, beribadah kerana Allah, jadi mana mungkin kita akan buat perkara-perkara yang macam tu. Jadi kalau kita kata kita nak kerja ataupun kita nak duduk dalam masyarakat, kita nak duduk dalam keluarga, pastikan bila kita sebut ukhrawi dan duniawi, dua perkara juga yang penting adalah jaga aurat kita, jaga pergaulan kita. Kita boleh nak menjadi orang yang fashionable, boleh, tapi ada had-had dia. Boleh fashionable dalam agama Islam, tapi kita ada had-had dia.
Okay, kalau kita dari segi pergaulan, kita nak orang kata kita sporting, kita nak orang kata kita happening, kita nak orang kata kita ni pandai bersosial, tapi boleh, tapi ada had-had dia. Sebab itu kita kata kita perlu jaga antara aurat dan pergaulan, itu kita kena jaga batasan dia. Okay? Dan yang ketiga adalah untuk jadi seimbang dunia akhirat, yang ketiga kita menggunakan pendekatan. Kalau dalam Al-Quran Allah sebut wasat. Wasat tu maksudnya wasatiyah, kita kata wasatiyah contohnya. Wasat tu adalah dia membawa 4 perkara. Okay? Pertama adalah sederhana, kesederhanaan. Kedua adalah keadilan. Ketiga adalah keseimbangan. Dan yang keempat adalah kecemerlangan. Jadi bila kita lihat, kalau kita nak seimbang tu, kita nak sederhana, bukan sederhana yang betul-betul sederhana, tapi sederhana secara cemerlang, sederhana secara adil, untuk meletakkan sesuatu adil pada tempat dia. Jadi kita nak kena seimbang. Atau kita kata kesimpulan dia lah, kalau untuk kita seimbangkan di antara tuntutan dunia dan akhirat adalah, pertama, lakukan sebanyak mana kebaikan. Hidup di dunia ni buat apa nak buat benda yang tak baik? Bila kita buat tak baik dekat orang, ataupun kita buat perkara-perkara yang Allah larang, yang agama larang, kita pun tak tenang. Kita pun rasa tak senang hati nak duduk buat apa semua. Jadi, buatlah sebanyak mana kebaikan yang ada dan jauh daripada sebarang kemungkaran. Okay, yang kedua, kita jaga iman kita dalam setiap perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan yang ketiga adalah ingat Allah banyak-banyak. Terutamanya apabila kita untuk mengelakkan kemurungan, untuk mengelakkan tekanan. Jadi kita juga tak menafikan bahawa dalam kehidupan kita ni ada banyak dugaan dan cabaran, tapi ingat Allah banyak-banyak. Yang itu yang boleh elak kita daripada kemurungan dan sebarang tekanan. Formula kemurungan ya. Betul, Prof. Dato'. Jadi kalau kita tengok dari segi soalan yang kedua, dari segi work-life balance. Macam mana kita nak buat work-life balance? So work-life balance ni kalau kita tak urus betul-betul, memang kita akan rebah tersungkur, Datuk. Kita banyak benda nak kena buat. Contohnya kalau saya sendiri, masa itulah nak jadi pensyarah masuk kelas, masa itulah nak jadi ketua unit quality, masa itulah nak jaga virtual learning dan sebagainya, audit-audit dan sebagainya. Jadi kita kena mengurus dengan paling bijaksana. Masa itulah nak jaga anak. Masa itulah nak jaga anak, nak jaga suami, nak jaga semua-semua kan, Prof. Dato'. Ni pula dah ada menantu, Prof. Dato'. Nak jadi mak mentua, tengok mak mentua pun macam masuk air, menantu macam mana lah pula. Tu kita nak kena tengok juga betul-betul yang tu kan. Jadi untuk work-life balance ni, kita kena jaga 4 perkara. Pertama, kita kena jaga kerjaya kita. Macam mana kita nak balance kerjaya kita? Bila kita sebut kerjaya ni, maksud dia kita jaga dari segi sumbangan ataupun apa yang kita boleh buat untuk universiti, untuk agama, untuk bangsa dan negara. Itu kerjaya kita. Kena ada work-life balance. So, bila kita ada dekat kerja, jangan sampai melupakan kita kepada keluarga. Sebab keluarga pun adalah sebahagian penting dalam hidup kita. Jangan sampai kita kata, kita cemerlang dekat tempat kerja sehingga menimbulkan keluarga kita confused. Macam mana dia boleh cemerlang tapi kita tahu dia dekat rumah macam mana? Jangan macam tu. So kita nak bila kata cemerlang tu, biar kalau kita nak kata cemerlang dekat tempat kerja, pastikan dekat dalam keluarga pun kita cemerlang. Kita jangan biar anak kita confused. Mak aku cemerlang tapi aku tengok kat rumah tak terurus pun rumah. Bergaduh dengan ayah ke apa. Contoh, anak-anak pun macam sibuk sangat, tak sempat ada masa untuk bagi perhatian dekat anak-anak. So macam mana? Jadi sebab itu saya kata, wanita yang bekerja, wanita luar biasa. Ibu bapa yang sibuk sehingga habis waktu kerja pun sibuk, luar biasa. Itu yang nak tanya soalan tu, macam mana yang nak tak kelang kabut kat rumah tu? Kalau Hafiz memang dia okey. Dia okey. Okey. Kalau Prof Datuk tanya saya, apa yang saya buat adalah dengan semua jawatan yang ada, saya memang dekat pejabat fokus kepada kerja. Katakan 8 hingga 5. Saya buat kerja je, minit mesyuarat ke, nak check conference ke, nak apa, nak menulis ke apa ke. Bila balik rumah, saya memang tak buka laptop.
Handphone pun kadang-kadang orang mesej ke apa, jeling-jeling sikit. Katakan kalau masa tu suami tak ada ke, anak tak ada ke, masa tu bolehlah kita tengok-tengok. Tapi kalau suami ada, kalau anak-anak ada, saya memang akan tutup laptop. Tapi kerja kita banyak, Prof Datuk. Masa bila nak buat? Kena bagi settle dulu kat rumah. Contohnya anak dah tidur ke, suami dah selesai tidur semua, baru perlahan-lahan buka laptop. Penat memang penat, tapi itu yang saya kata, kita perlu ada kekuatan yang luar biasa. Kalau kita tak mampu, tak payah buat benda macam tu. Jadi, bila dekat rumah, urusan kita di rumah. Bila dekat tempat kerja, kita jangan buat kerja lain pula dekat tempat kerja. Duk habiskan masa TikTok lah apa semua. Tengok social media, TikTok semua bukannya setakat seminit dua, Prof Datuk. Sekali lagi nak tengok lagi, sekali nak tengok lagi. So dia akan jadi macam kita ketagih benda macam tu. Jadi kawalan tu kena ada. Okay? Kemudian kita tengok dari segi ibadah. Okay? Dalam work-life balance, ada masa kerja, ada masa keluarga, pastikan ada masa juga untuk ibadah kita. Jadi ibadah yang saya maksudkan adalah ibadah khusus. Sebab perkara yang kita buat tadi, kerja-kerja tu dah ibadah. Semua tu benda yang membawa kebaikan itu dah ibadah. Tapi yang saya maksudkan tadi adalah ibadah khusus. Yang wajibnya. Yang wajib. Contoh katakan, solat jangan tinggal. Kadang-kadang kita kejar meeting sana, meeting sini. Kadang-kadang nak solat Zuhur pun tak sempat. Kata, alah tak apalah kejap lagi. Sampai dah asar tak solat. Jadi, kesibukan kita bekerja bukan menjadi lesen untuk kita mengabaikan tanggungjawab dalam keluarga dan bukan lesen untuk kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai orang Islam contohnya. So, kita kena jaga betul-betul. Dan kita dah ada kerja, masa untuk keluarga. Untuk keluarga maksudnya keluarga kita sendiri, keluarga kita dengan mak ayah kita, jangan lupa mak ayah kita. Keluarga kita dengan mertua, jangan lupa mertua kita. Keluarga kita dengan pak-pak saudara kita. Contohnya pak saudara sakit ke, pak saudara susah ke, jangan lupa kepada dia orang, jangan kita ingat kita sahaja. Kemudian yang keempat adalah perlu ada masa untuk riyadhah, perlu ada masa untuk kita tengok jiran dan masyarakat. Jadi perkara-perkara itulah yang perlu kita jaga supaya work-life balance kita terpelihara. Dan yang terakhir untuk slot ini Prof Datuk adalah yang penting kita disiplin dan yang penting kita sedar diri. Tak kala kita memijak bumi, ada langit yang kita junjung. Yang tu kita kena sedar diri dan jangan lupa. Dan yang penting disiplin. Disiplin. Okay. Thank you. Sangat mendalam tu. Jadi kalau kita nak kupas, kita perlu satu hari lagi pula. Satu sesi lah nak kupas kan macam mana nak mendalamkan tu lagi. Jadi untuk itu kita berehat sebentar untuk kita masuk sebentar lagi dalam segmen kelima selepas ini. Saya nak kongsikan satu perkara dengan anda semua. Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM kini menawarkan satu perkhidmatan yang dinamakan Better Talk, yang merupakan satu perkhidmatan kaunseling atas talian menggunakan aplikasi WhatsApp. Kongsikan apa-apa isu atau jika anda perlukan sokongan emosi dan juga psikologi. Dan inilah tonggak kejayaan keluarga UiTM. Kita menyokong antara satu sama lain. Kita ada 72 orang sebenarnya, tapi kita ada bangunkan 4 avatar ini. Saya berharap ia akan digunakan oleh seluruh sistem dalam UiTM, tak semestinya pelajar. Ia juga boleh digunakan oleh pensyarah, juga staf pentadbiran dan staf sokongan, staf pelaksana boleh menggunakan platform Better Talk yang dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM.
syabas saya ucapkan kepada Pusat Kerjaya Kaunseling UiTM atas inisiatif itu tadi yang mewujudkan kita punya Better Talk ya. Ada 72 kaunselor kita di seluruh UiTM, tapi kita dah wujudkan 4 avatar untuk membantu pelajar dan juga staf mana yang ada menghadapi masalah untuk bercerita di platform kita itu. Jadi selamat kembali kita ke segmen terakhir ni Ustazah. Tapi segmen ini selalunya pada saya segmen paling mahal lah, sebab saya nak dapatkan formula daripada Ustazah untuk dijadikan bekalan kepada pendengar-pendengar kita sini ya. Jadi saya mohonlah di peringkat ini ataupun dalam segmen ini Ustazah tentu soal action, sustainability dan juga formula. Jadi dalam konteks lifelong education yang Ustazah sampaikan tadi, dari segi balancing antara duniawi, ukhrawi, dengan teknologi, dengan humanoid dan segala-galanya tadi. So kita harap, saya nak mohon Ustazah untuk merumuskan macam mana action, apa yang you nak buat. Apa yang you nak buat, apa yang the next one ya, next moving forward, action, dan bagaimana nak sustain. Sebab perkara yang kalau kita buat, kita rancang tapi tak sustainable, tak berguna juga. Bicara yang you cakap tadi tu memang insya-Allah sustainable. Tapi mungkin nak boleh Ustazah sampaikan dalam bentuk yang ringkas supaya kami golongan biasa-biasa ni dapat formula itu boleh diamalkan setiap hari. Jadi action, sustainability dan formula. Itu dalam konteks pemunyanya you. Pemunyanya daripada Ustazah. Tak perlu kod orang lain. Jadi kita nakkan 3 perkara itu untuk warga UiTM mencapai keseimbangan lifelong education ini dan pembelajaran sepanjang hayat. Silakan Ustazah. Okay, terima kasih Prof Datuk. Saya cuba ya. Okey, jadi kalau kita lihat apa yang nak kita laksanakan sama-sama, kita nak laksanakan sama-sama adalah untuk menjaga universiti kita, menjaga agama dan negara kita, menjaga bangsa kita, dan pada masa yang sama kita nak supaya ramai lagi yang akan bersama-sama kita. Kita nak supaya ramai lagi yang akan sama-sama berjaya. Sebab itu saya katakan daripada awal, sekarang ni saya dah mula start grooming, kita buat coaching and mentoring. Kita dah ada perkara-perkara supaya kita nak sama-sama, saya selalu guna istilah dia Prof Datuk, kita nak sama-sama bangun, sama-sama naik, sama-sama terbang dan sama-sama bangun daripada jatuh sama-sama. Kita bukan kata naik sama-sama, jatuh sama-sama. Tak ada. Kita nak naik sama-sama tapi bangun daripada jatuh sama-sama. Jadi kalau kita tengok dari segi pendekatan ataupun formula yang selalu saya amalkan, selalu saya laksanakan adalah berkaitan tentang formula pertama, iaitu kita nak blending the high tech with the high touch. Jadi kita nak teknologi pun ada, tapi kita tak nak sampai melupakan nilai dan budi kita. Jadi kita nak sama-sama teknologi pun ada, maqasid syariah pun ada, etik pun ada, dan pada masa yang sama nilai-nilai budi, nilai-nilai murni tu kita tak tinggal sama. Jadi macam mana kita nak buat adalah melalui 3H on dan IIAA. Itu formula pertama. Jadi apa 3H on dan IIAA itu adalah Slow sikit. 3H 3H on, okay, dan IIAA. IIAA. Dengar tu ya, jangan lupa tau. 3H on IIAA. So sebab nak bagi kita mudahkan, IIAA. Jaga-jaga IIAA kan. Akronimnya. So kita nak, pertama sekali kita nak blend teknologi dengan high tech with the high touch. Macam mana nak blend? Adalah melalui H yang pertama, hands on. Okay. H yang kedua, heads on. Okay. Dan H yang ketiga yang selalu Prof Datuk sebutkan, hearts on. Hearts tu kena ada. Okay, selalu kita bercakap kemahiran, pemikiran, tapi qalbu driven tu kita nak sama-sama. Jadi kita nak ada hands on, heads on, hearts on. Macam mana kita nak buat 3 benda ni adalah melalui IIAA tadi. IIAA adalah melalui iman, melalui ilmu
melalui adab dan amal. Jadi 4 perkara ni dia perlu selari. Kita tak nak ada ilmu tapi tak ada adab. So nanti dia akan bawa kita tak ke mana-mana, menyalahgunakan ilmu yang kita ada. Kita tak nak ada ilmu tapi iman tak ada. Itu yang jadi macam-macam. Jadi kita nak ada ilmu, ada iman, iman dan ilmu, ada adab, baru kita amalkan. Jadi bila dah ada adab tu dia dah macam sempurna, jadi amalkan. Jangan sampai kita amal ketika kita tak ada adab. Yang tu yang kita kena jaga. Jadi itu formula yang pertama. Okay, kalau formula yang kedua, macam kita sebutkan tadi, melalui pendekatan hati. Sebab bagi saya percaya bahawa when you touch the heart, your mission will be accomplished. Buat apa saja. Bila kita dapat sentuh hati orang tu, apa kita nak buat, insya-Allah akan berjaya. Ya, betul. Kalau kita ada masalah dengan ketua jabatan, cuba tengok kat mana ruang-ruang kita boleh tarik hati dia. Tarik hati, bukan tarik cinta. Kan Prof Datuk kan? Ya, tarik hati dia. Kalau kita ada problem dengan ketua jabatan. Kalau ketua jabatan pula ada problem dengan anak buah dia, macam mana? Tengoklah ruang-ruang mana yang kita nak tarik untuk tarik hati dia. Bila kita duduk marah, hentam, orang akan stres. Jadi macam mana kita nak jaga organisasi kita? Jadi kita melihat masalah tu melalui kekuatan dia. Apa kekuatan dia? Apa yang dia rasa dia seronok? Macam masalah kita dengan anak. Kalau ada masalah dengan anak, tengok kekuatan dia. Tengok apa dia suka. Baru kita boleh didik dia. Sebab itu saya kata, when you touch the heart, your mission will be accomplished. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, dalam surah Ali Imran ayat ke-159, Allah dah sebut dah, kalau kita berkasar, orang akan lari daripada kita. Jadi apa yang kita kena buat, Allah dah bagi dah tips kat dalam tu. Allah kata, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, minta ampunlah, sama-sama minta ampun kepada mereka, dan juga wasyawirhum, bermesyuaratlah. 3 perkara tu. Jadi Allah dah bagi tips kat dalam tu. Daripada Quran, Prof Datuk. Itu yang macam hati tadi. Kalau kita kasar, orang tak nak dengar kita cakap, Prof Datuk. Tak kira lah kita sebagai pendidik ke, kita sebagai ketua ke, kita dekat rumah, kita sebagai mak ke, sebagai ayah ke, sama je. Jadi kita kena pandai cari, nak takluk hati tu. Contohnya kalau kita kata, ada masalah dengan suami. Carilah macam mana cara nak tarik hati suami. Bukannya nak tarik hati suami orang. Kan? Ada masalah dengan isteri. Macam mana nak tackle isteri? Bukannya pergi tackle isteri orang. Itu yang jadi masalah sekarang ni, Prof Datuk. Itu nanti Dr. Tab itu ada sesi lain. Kan? Jadi kita nak kena tengok yang tu. Kemudian kita tengok formula yang ketiga. Yang terakhir. Yang sangat penting. Iaitu percaya dengan setiap janji daripada Allah. Jadi apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita itu pasti ada 1001 hikmah yang paling terindah. Jadi percaya kepada takdir Allah. So sebab apa kita tengok dalam surah, dalam sabda Rasulullah SAW, riwayat Muslim, apa kata baginda? Baginda bersabda yang membawa maksud adalah ada 2 perkara di sini. Rasulullah highlightkan, dia sebutkan bahawa orang beriman tu amat menakjubkan bagi urusan orang yang beriman. Kerana apa? Apabila dia mendapat kebaikan ataupun perkara-perkara yang gembira, dia akan bersyukur. Tetapi apabila dia mendapat kesusahan, dia bersabar. Dia cari kekuatan untuk bersabar. Sebab dia yakin itu juga ada kebaikan untuk dia. Jadilah sebab itu Rasulullah kata sangat takjub kepada urusan orang-orang yang beriman. Jadi sebab tu saya kata formula dia percaya dengan setiap janji Allah. Kerana apa? Dalam Al-Quran pun Allah dah bagi guideline kat kita. Allah kata yang pertama, Allah tak akan uji kalau kita tak mampu. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Sebab tu ujian kita berbeza. Dan yang kedua, Allah dah bagi tahu kat kita, kalau dia uji kita, apa dia suruh kita buat? Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan aku.
Okay, bila engkau kena uji, aku bagi ujian kan. So minta tolong dengan aku, Allah kata, dengan cara sabar dan solat. Allah dah bagi guideline dekat kita dalam Quran. Dan yang ketiga, Allah kata, berdoalah kepadaku. Okay, dia dah bagi ujian. Dia dah bagi tahu macam mana nak minta tolong dengan dia. Dan yang ketiga, Allah kata berdoa. Aku pasti akan makbulkan. Cuma yang beza di antara cepat dan lambat sahaja. Jatuh itu formula yang ketiga. Jadi kalau kita tengok dari segi kesimpulan dia, untuk menjadi orang yang berjaya, untuk menjadi orang yang boleh work-life balance, yang boleh memenuhi tuntutan dunia dan akhirat, kita kena sentiasa tenang dan kita kena sentiasa positif. Dan kalau kita tengok Prof. Datuk sendiri adalah seorang yang sangat tenang, sangat positif dalam apa saja yang dilakukan. Kerjaya-kerjaya beliau sebelum ni sangat tenang dan positif. Sebab itu adalah kunci kejayaan kita. Tenang dan positif juga adalah kunci kebahagiaan kita. Jadi kemudian kita tengok, dan yang kedua, kita mesti ada hala tuju. Okay, kalau tak ada hala tuju, dia akan menyusahkan hidup kita. Contohnya kan Prof. Datuk, kita naik kereta, nak berjalan, masuk tol, tak tahu nak ke mana. Dah masuk tol, tak tahu nak pergi Pahang ke, nak pergi Kelantan ke, nak balik Terengganu ke, kan? Jadi dia menyusahkan hidup kita lah. Aku ni tak tahu nak pergi mana semua. Lepas tu kalau kita pergi tempat jauh, duit tak cukup ke, Tashengo tak cukup ke, RFID tak cukup. So boleh, bukan tak boleh, tapi dia menyusahkan hidup kita. Jadi pastikan dalam hidup kita ada hala tuju. Bila ada hala tuju, barulah kita boleh susun strategi kita. Contoh paling senang saya sebutkan tadi, tujuan kita nak masuk syurga. So susunlah kehidupan kita. Allah dah bagi peluang dekat kita hidup di dunia ni. Dalam konsep pendekatan long life education. Dan yang terakhir adalah kita tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi pastikan semua tindakan kita, kelakuan kita adalah ibadah. Okay? Dan sebagai pendidik, contohnya saya sebagai pendidik, kita semua yang ada, yang ramai sebagai pendidik, hati-hati ketika mendidik. Sebab semua yang kita lakukan diperhatikan, semua yang kita lakukan akan dijadi contoh. Jadi sebagai seorang pendidik, kita kena jaga perwatakan kita, penampilan kita, pertuturan kita, cakap macam mana. Kita duk tulis kat social media macam mana. Kita pun duk maki hamun juga dekat dalam social media. Pendidik macam mana kalau macam tu. Jadi kita perlu hati-hati sebab semua benda yang kita buat diperhatikan untuk dijadikan contoh. Dan yang terakhir saya sebutkan tadi, pastikan kita sedar diri. Di saat kita memijak bumi, ada langit yang kita junjung. Jadi saya kira Prof. Datuk paling akhir, dah berapa kali akhir dah ni? Yang akhir sekali Allah ciptakan kita dengan penuh kesempurnaan. Jom kita bersedia, andai kata kita balik kepada dia juga dengan penuh kesempurnaan sedaya yang kita mampu. Jadi itu sahaja daripada saya, Prof. Datuk. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih kepada Ustazah yang telah merumuskan aspek orang kata apa, lifelong education dalam konteks kepakaran pengajian Islam, dan saya melihat ia suatu yang patut boleh dijadikan contoh oleh semua orang yang mendengar dan dalam apa juga bidang yang diambil. InsyaAllah Prof. Datuk. Jadi saya harap kita semua dapat memanfaatkan perkongsian daripada teknologi Siti Fatahiyah Mahmud yang bersama kita tadi ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Jadi sebagai penutup, saya berharap semua warga UiTM bolehlah juga nak mempromotlah beberapa perkhidmatan yang kita ada supaya boleh menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Sebagai contoh, dapatkan khidmat nasihat dari 40 pustakawan rujukan di seluruh kampus UiTM dengan hadir ke perpustakaan secara bersemuka di meja rujukan atau melalui lain-lain saluran seperti telefon, chat with librarian dan juga email ya. Chat kita with librarian di pitar@uitm.edu.my lip chat ya.
Yang kedua, mohon gunakanlah saya nak sebut di sini penjenamaan semula sistem saring C19 kita. Sekarang dengan nama barunya adalah Apps Warga @UiTM yang meliputi skop kesihatan dan kecergasan warga, kepuasan hati pelanggan, sistem alam penyelidikan dan penerbitan pensyarah, lain-lain perkhidmatan kepada warga, staf. Ya, warga ni maksudnya staf, pelajar dan orang awam lah, bagi tujuan penambahbaikan. Jadi layari www.warga.uitm.edu.my untuk menggunakan apps Warga @UiTM ini. Jadi akhir kata saya ingin sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih buat teknologi Siti Fatahiyah Mahmud bersama kita. Namanya baru saya tahu hari ini apa rahsia di sebalik suri tu. Kerana sudi menerima jemputan kita untuk perkongsian hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit perkhidmatan OKU UiTM untuk khidmat penterjemah bahasa isyarat kita hari ini. So alhamdulillah, dan juga kepada semua penonton. Terima kasih atas penglibatan anda dan terima kasih juga kepada semua kru yang terlibat dalam CTWR episod Mac 2023. Sama-samalah kita menjaga nama baik dan reputasi universiti kita ini. Jumpa lagi di Coffee Talk with Rosie 2023 episod April 2023 yang akan terus menonjolkan seorang lagi warga UiTM yang kita pilih khas daripada laman sesawang expert.uitm.edu.my. Tamu panelis ini juga akan berkongsi mengenai pencapaian beliau dan dalam bidang kepakaran beliau. So dengan itu jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.